إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, di dalam Al-Quran pada surah Yasin, ayat yang selalu kita baca dan kebanyakan daripada kita dengar dan ada juga sebahagian daripada kita yang hafal. Allah Subhanahu wa taala menyebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala menyebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami mengunci mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Allah Subhanahu wa taala menyebut setelah kami mengunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, tubuh badan mereka, wa tukallimuna, akan berkata-kata kepada kami. Allah akan kunci semua mulut manusia yang telah meninggal dunia, yang telah mati, dan Allah memberi ruang kepada tangan, kaki, anggota yang tidak mempunyai mulut untuk bercakap di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mereka menjadi saksi, berucap, bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, di atas apa yang telah mereka lakukan. Tuan-tuan, itu ayat yang selalu kita dengar dan selalu juga para asatizah, ustazah yang lain juga pernah bacakan kepada kita. Dalam surah yang lain tuan-tuan, pada surah Al-Adiyah, Allah Subhanahu wa taala menyebut satu ayat yang pendek. Yauma izin tuhadditsu akhbaraha. Allah Taala mengatakan pada hari itu kamu akan mendengar, kamu akan menjadi saksi, kata Allah Subhanahu wa taala, bumi akan menceritakan segala-galanya. Tuan-tuan, yang tadi kita dengar tangan bercakap, yang tadi kita mendengar kaki bercakap, anggota tubuh kita bercakap. Ini pula Allah Subhanahu wa taala menyebut yang akan menjadi saksi, yang akan bercakap juga adalah bumi yang kita sedang duduki ini.
Di dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atadruna ma akhbaraha? Atadruna ma akhbaruha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala zahriha an taqula 'amala kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Wa qala fa hadza ikhbaruha fa hadza amruha fa hadhihi akhbaruha, atau kama qala. Hadis riwayat Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Nabi telah membacakan sepotong ayat. Ayat yang kita bacakan tadi, ketika Nabi duduk di depan sahabat, Nabi baca. Nabi baca, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Kata Nabi, bila Nabi baca ayat tu, yang mana maksud dia pada hari itu, yakni pada hari kiamat, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, akhbaraha, bumi akan menceritakan segala-galanya. Bila Nabi baca saja ayat ni tuan-tuan, Nabi tanya kepada para sahabat yang duduk depan Nabi. Nabi tanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha? Nabi tanya kepada para sahabat, tahukah kamu apa yang dimaksudkan dengan cerita-cerita itu? Bila Nabi bacakan ayat tentang yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari kiamat nanti bumi akan menceritakan segala-galanya kepada Allah, kepada kita semua. Maka Nabi tanya kepada para sahabat, hampa tahu ke tak tahu yang kata esok ni bumi akan cerita, dan apa yang bumi ceritakan itu apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya kepada para sahabat. Maka bila Nabi tanya macam tu, jawab para sahabat, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja mengetahui. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli syai' ala kulli 'abdin aw amatin bima amila ala zahriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya maksud cerita itu ialah bumi akan cerita semua benda yang manusia itu, sama ada laki-laki sama ada perempuan, pernah buat di atas dunia dulu. Sama ada yang kita pernah buat dulu daripada kita akil baligh sampailah kepada kita mati, bumi akan cerita di hadapan Allah. Bumi akan cerita balik apa benda baik yang kita pernah buat, apa benda buruk yang kita pernah buat. Tuhan akan cerita, bumi akan cerita balik. Bumi akan cerita satu persatu. Semua manusia yang pernah hidup di atas dunia ni, kata bumi, Allah Subhanahu wa taala benarkan bumi untuk cerita di hadapan Allah. Tuan-tuan, selalu kita dengar tangan kita bercakap. Selalu kita dengar kaki kita bercakap. Hari ni ya Allah, tangan ni lah yang pegang Quran, ya Allah, tangan ni lah yang buat kebaikan. Kaki inilah yang injak-injak, yang pijak-pijak untuk naik di atas tangga untuk berhadapan denganmu ya Allah. Tetapi bukan sekadar tangan, bukan sekadar kaki, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan bumi juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama ni kita duk tunjuk depan orang kata kita baik,
Sebenarnya Allah tahu kita baik tak baik, dan bumi akan cerita kita ni baik ke tak baik. Kita tunjuk kata kita warak di depan manusia, di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kita ni warak ke tak, kita ni baik ke tak baik. Kita tunjuk keikhlasan kita di hadapan manusia, Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan bumi juga akan menceritakan sejauh mana keikhlasan kita dalam membuat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa tuan-tuan? Segala benda semuanya Allah Subhanahu wa taala akan cerita. Allah Subhanahu wa taala akan benarkan bumi yang kita duduk, bumi yang kita sandar, bumi yang kita pijak ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi bagi tahu macam tu, bila Nabi bagi ingat dekat sahabat macam tu, Nabi kata dalam Quran, Allah taala sebut sesungguhnya bumi akan jadi saksi, maka para sahabat semua ni berasa takut habis. Para sahabat semua ni berasa takut habis. Tuan-tuan, bukan kata sahabat, kita sendiri pun kadang-kadang kita tanya segala rahsia kita yang tak ada siapa tahu tuan-tuan. Esok di akhirat Allah bentang, Allah buka, Allah rungkai, Allah sebarkan kepada semua manusia. Hari ni kita yang duduk dalam masjid, kita yang mai semayang, kita yang duduk di depan ni, kita masing-masing ada rahsia, masing-masing kadang-kadang ada dosa, masing-masing kadang-kadang ada pahala yang disembunyikan yang tak ada siapa tahu. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mahkamah Allah Subhanahu wa taala esok ini semua dibongkarkan. Segala kesalahan diperhitung satu persatu. Segala pahala akan dihisap satu persatu di hadapan Allah, dan semua kita akan saksi, akan tengok apa yang pernah kita lakukan. Saya yang buat baik, saya yang buat jahat, tuan-tuan akan tengok kebaikan saya, kejahatan saya. Tuan-tuan yang buat baik, tuan-tuan yang buat jahat, semua manusia yang ada di atas dunia akan tengok, oh si fulan ni dulu buat baik, oh si fulan ni dulu buat jahat. Itu yang Allah Subhanahu wa taala akan sebut, akan ceritakan ketika mana hari kiamat nanti. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi akan kata apa? Bila saja Nabi sebut kata bumi akan menjadi saksi, kemudian Nabi sambung, Nabi kata apa? Antakula amila kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza. Bahkan kata Nabi, bumi akan kata benda ni sekian demi sekian secara detail. Bumi akan kata, ya Allah, pada hari sekian, pada waktu sekian, pada masa sekian, dia ni berjalan atas aku, ya Allah, pergi ke satu tempat, ya Allah. Pada hari waktu ni, secara detail, secara sempurna, Allah Subhanahu wa taala benarkan bumi bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang penipuan. Tuan-tuan, kalau kita di mahkamah dunia, kita boleh tipu. Di mahkamah dunia kita boleh bayar kepada orang untuk nak buat penipuan, untuk buat helak, supaya kes kita, supaya segala kesalahan kita ditutup di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tak ada siapa yang boleh bayar rasuah kepada siapa-siapa, tak ada siapa yang boleh tutup segala kesalahan dan kebaikan dia. Semua Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan di hadapan kita semua. Sebab itu tuan-tuan, bila Nabi sebut macam tu tuan-tuan, manusia cukup takut. Kita semua cukup takut, para sahabat cukup takut. Kerana apa tuan-tuan? Kerana akan didedahkan tanpa disorok walau sebesar zarah pun kebaikan dan keburukan kita. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah, dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Qala law ta'lamu ma a'lamu la dhahikat
qalila wa la bakaitum katsira. Faghadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin, atau kama qala, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kata dia, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Kata Anas bin Malik, kata dia ketika Nabi berkhutbah, ma sami'tu mithlaha qat. Kata Anas bin Malik, aku tak pernah dengar yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sehebat itu pada hari itu. Tuan-tuan, Nabi berkhutbah secara formal tu biasa. Hari Jumaat Nabi naik mimbar, hari raya Nabi naik mimbar, Nabi berkhutbah secara formal tu, itu biasa. Tapi kata Sayyidina Anas, pada hari ini ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap, Nabi khutbah, kata Sayyidina Anas, aku tak pernah dengar yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan begitu hebat macam ni. Sehingga kan dia kata apa? Ma sami'tu mithlaha qat. Aku tak pernah dengar ni yang kata Nabi khutbah sehebat macam ni. Sedap sampai macam ni. Hebat daripada sudut isi dia, hebat daripada sudut penyampaian dia, hebat daripada sudut menyentuh perasaan dia, hebat sampai semua sahabat terpegun dengan apa yang Nabi cakap. Tuan-tuan, dia bila khutbah, bila Nabi sampaikan khutbah, sahabat akan beri sepenuh perhatian. Orang yang boleh berkhutbah, boleh menyampaikan khutbah dia dengan baik, orang itu dia berjaya menarik semua pendengar dia untuk dengar cakap dia. Dia beza, tuan-tuan. Dia khutbah ni dia ada dua. Dia ada satu yang khutbah, baca teks. Dia ada satu lagi yang berkhutbah. Berkhutbah ni apa? Dia tanpa teks. Bila tanpa teks ni, tuan-tuan, penyampaian dia tu lebih baik, lebih jitu, dan pendengar akan lebih nak dengar apa benda yang dia nak sampaikan. Dia tak terikat dengan teks. Maka kata Anas bin Malik, aku duduk dengan Nabi bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba hari itu Nabi sampaikan satu khutbah yang cukup hebat pengisian dan penyampaian dia daripada Nabi. Sehingga kan kata Anas bin Malik, aku tak pernah dengar macam mana yang Nabi khutbah, macam yang selalu Nabi khutbah. Bila Nabi sampaikan khutbah, kata Anas bin Malik, di antara isi khutbah tu Nabi kata apa? Nabi kata apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamu ma a'lam la dhahikat qalila wa la bakaitum katsira." Nabi kata, Nabi tak kerti dah nak habaq macam mana, nak cerita macam mana kepada para sahabat, sehingga kan Nabi kata apa? Kalaulah hampa tahu, Nabi kata, macam mana yang aku tahu, Nabi kata. Nabi tak kerti nak cerita dah. Nabi tak kerti nak gambar dah macam mana dahsyatnya hari kiamat, macam mana dahsyatnya azab kubur, macam mana dahsyatnya orang yang diseksa kerana melakukan dosa. Nabi tak kerti nak habaq dah. Sehingga kan Nabi sebut, Nabi kata apa? Kalaulah hampa tahu macam yang aku tahu, Nabi kata. Nabi kata apa? La dhahikat qalilah. Nescaya Nabi kata, hampa akan gelak sikit, wala bakaitum katsira, dan hampa akan teriak banyak. Itu ucapan yang Nabi sebut seolah-olah Nabi nak gambarkan, aku tak kerti nak habaq dah macam mana dekat hampa, melainkan hampa ambil faham, kalaulah hampa tahu macam yang aku tahu, Nabi kata, hampa akan gelak sikit, Nabi kata, dan hampa akan menangis banyak, hampa akan teriak banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, bila Nabi sebut macam tu, kata Nabi, kata Anas bin Malik, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum
Bila Nabi sebut macam tu tuan-tuan, bila sampai peringkat tu Nabi kata, maka para sahabat pun, kata Anas bin Malik ni, pakat tutup muka para sahabat ni, berteriak teresak-esak sahabat-sahabat bila dengar Nabi kata macam tu. Bila Nabi sebut, Nabi kata, kalau hampa tahu macam aku tahu, hampa takkan gelak banyak. Nabi kata, hampa takkan seronok, hampa takkan huha-huha, hampa takkan bersukaria lebih-lebih sangat. Melainkan kata Nabi, hampa akan menangis banyak. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat semua pakat tunduk kepala, pakat tutup muka, pakat teriak teresak-esak. Kata Sayyidina Anas bin Malik. Tuan-tuan, Nabi ni satu orang manusia yang bila Nabi cakap, bila Nabi sampaikan apa benda yang Nabi nak sampaikan ni, Nabi sampaikan daripada hati kepada hati. Nabi tak cakap daripada mulut ke telinga macam kita cakap, macam yang kita dengar. Tak, Nabi tak macam tu. Apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi nasihatkan, apa yang Nabi cuba sebut kepada para sahabat, min qalbi, daripada hati Nabi kepada hati sahabat-sahabat, sehingga para sahabat boleh menyentuh hati. Kerana tu tuan-tuan ingat tak, ketika mana peristiwa hijrah Nabi SAW, sebelum hijrah, ketika orang-orang kafir rancang nak bunuh Nabi, nak buat macam-macam dekat Nabi, apa antara isi, apa antara perbincangan mereka? Buat cadangan ni, cadangan ni, apa cadangan? Cadangan yang mana kalaulah kita lepaskan Muhammad, dia akan kempen luar daripada Mekah pula, ajak orang luar Mekah mai serang Mekah pula. Pasal apa? Pasal Muhammad satu orang yang mulut dia, lidah dia bercakap, dia tu baik manis, orang boleh terpegun, orang boleh terpersona dengan cakap Nabi. Tuan-tuan, kerana tu sahabat-sahabat Nabi dengar Nabi sebut macam tu, mereka sampai menangis. Sebab itu dalam satu hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja dakhala manzil, ala inna sal'atal inna sal'atallahi ghaliyah, ala inna sal'atallahi al-jannah, atau kama qala, hadis riwayat Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Man khafa adlaja. Nabi kata siapa-siapa yang ada rasa takut kepada Allah, Nabi kata adlaja, Nabi kata dia akan berjalan malam. Apa maksud Nabi? Nabi kata siapa yang dia takut kepada Allah, dia akan berjalan malam. Bukan berjalan malam ni maksud dia melewat, maksud dia keluar tak tidur malam. Tak, bukan macam. Nabi sebut kepada para sahabat, maksudnya apa? Berjalan malam ini maksud dia ihya'ul lail, menghidupkan malam dia tu biqiyamil lail, dengan bangun malam, bersembahyang malam, ketika mana semua manusia sedang sedap-sedap tidur. Itu maksud dia. Tuan-tuan, Nabi cerita ni bukan Nabi nak suruh ukur kepada orang lain, dah. Nabi sebut kepada para sahabat ini satu indikator, Nabi sebut kepada para sahabat ini satu bentuk untuk manusia masing-masing tengok kepada diri masing-masing. Untuk tengok balik, yang kata orang yang takut kepada Allah itu adlaja, kata Nabi. Orang yang dia akan berjalan malam, maksud berjalan malam itu menghidupkan malam dia. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata waman adlaja dakhalal manzil. Nabi kata barang siapa yang dia berjalan malam, memilih untuk berjalan malam, yakni menunaikan semayang pada waktu malam ketika semua manusia bersedak-sedak tidur, kata Nabi, dakhala manzil, dia akan masuk ke dalam rumah, kata Nabi. Rumah tu maksudnya apa? Maksudnya masuk ke dalam syurga. Rumah yang dimaksudkan oleh Nabi dakhala manzil, dia akan kembali masuk ke dalam rumah.
Tuan-tuan, kita semua, kita ada rumah asal kita. Kita ada penginapan kita yang awal-awal dulu yang telah Allah tetapkan kepada kita. Apa dia? Syurga. Kita semua mai asal daripada syurga dan kita nak kembali kepada syurga. Maka Nabi sebut, Nabi kata, siapa yang takut kepada Allah adalah dia akan berjalan malam. Siapa yang berjalan malam, yang menghidupkan malam dia, Nabi kata, dakhala manzil, dia akan masuk ke dalam rumah, yakni masuk kembali ke dalam syurga. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya harta benda Allah itu ghaliyah. Apa maksud ghali? Mahal. Harta benda Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan harta benda Allah yang mahal itu apa dia? Ialah syurga. Maksudnya apa? Nabi kata siapa yang hidupkan malam, dia akan masuk dalam rumah. Dan dalam rumah itu ada benda yang mahal yang Allah akan berikan kepada manusia tertentu. Dan ketahuilah, bayaran tempat yang mahal itu tidak lain dan tidak bukan apa dia? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Maksudnya apa? Nabi SAW beri saranan, beri galakan, beri maklumat kepada kita semua supaya kita sentiasa takut dan sentiasa sedar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa sebenarnya apa yang kita buat di atas dunia ini akan menjadi saksi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan kita masuk ke dalam rumah asal kita, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan, mudah-mudahan hadis yang kita baca, yang kita sebutkan tadi ini boleh mendidik kita. Hadis yang kita baca tadi ini boleh membuatkan hati kita lembut. Hadis yang kita baca tadi ini bukan sekadar boleh memberi maklumat, ilmu, pengetahuan kepada kita, tetapi juga membentuk, mendidik kita menjadi manusia yang mengikut kehendak Allah, kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta yang terakhirnya apa dia? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut Allah beri kekuatan, manfaat untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Mudah-mudahan sepanjang perjalanan hidup kita ini takut kita kepada Allah, dan kita menjadi semua segala amal-amal kita ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang baik, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, tuan-tuan. Yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur ayubana wa ayuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.